Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar pelajar-pelajar cikgu kursus PBMA SMK Taman Melati. Jadi hari ini kita akan sambung tajuk kita yang seterusnya dalam Core Abilities level yang kedua, modul yang ketiga yang bertajuk tingkah laku budaya tempat kerja, tetapi di bawah subtopik situasi luar biasa di tempat kerja. Okey. Dalam bab ini, perkara pertama yang kita akan pelajari adalah mengenai prosedur operasi standard, SOP. Okey. Prosedur operasi standard, SOP adalah dokumen yang terdiri daripada langkah-langkah utama proses untuk memastikan output yang konsisten dan juga berkualiti. Okay, secara mudahnya cikgu boleh katakan, okay, prosedur operasi standard ni SOP adalah merupakan arahan bertulis yang bertujuan untuk mendokumentasikan cara melakukan aktiviti rutin sesuatu kerja. Jadi kat sini, bila awak nanti dah bekerja, perlu ikut sesuatu SOP yang telah ditetapkan di tempat kerja tu nanti. Jadi sebagai seorang pekerja perlu memahami mengapa ia adalah alat penting bagi sesuatu organisasi. Okey. Kenapa perlu adanya SOP ni? Okey, yang pertama adalah untuk membantu memastikan ketekalan dan kualiti dalam sesuatu produk. Okey, setiap produk yang dibuat mempunyai langkah kerja, mempunyai bahan-bahan yang tertentu, mempunyai teknik-teknik penggunaan mesin dan pelbagai lagi. Jadi kat sini ni, kita perlulah, sebagai seorang pekerja, perlulah mengikut setiap SOP yang telah ditetapkan. Okay. Bila SOP ni diikuti, maknanya produk yang kita hasilkan tu akan dapat sesuatu yang berkualiti. Okey. Manfaat kedua untuk SOP, kenapa perlu ada SOP adalah SOP ni seperti yang cikgu terangkan tadi, ia merupakan satu set arahan bertulis di mana pekerja, awaklah nanti yang boleh merujuk kepada apabila melakukan langkah-langkah proses memastikan semuanya dilakukan dengan betul. Okey, jadi macam ianya berfungsi sebagai satu panduan lah kepada diri kita sendiri. Nak buat sesuatu kerja, rujuk kepada SOP. Seperti dalam bidang awak. Kalau kita nak buat pendawaian, pendawaian satu lampu, satu suis mengawal satu lampu. Maknanya di sini, macam mana pendawaian itu bermula? Apa bahan yang diperlukan? Contoh seperti suis satu hala, okay, dan juga lampu satu mentol. Lepas tu perlukan lagi jenis-jenis kabel. Okay, kabel warna apa yang nak guna, macam mana sambungan dia. Itulah dimasukkan sebagai satu set arahan bertulis. SOP ni juga adalah digunakan untuk membantu dan juga menjaga latihan mereka dan berfungsi sebagai alat rujukan penting. Maksudnya kalaulah berlaku apa-apa masalah, mereka boleh rujuk kepada SOP yang telah dibuat sebagai panduan mereka. Dalam SOP tu nanti, sesuatu SOP tu, okay, dia akan ada cara untuk kita menyelesaikan masalah. Okay. Dan yang keempat, manfaat SOP, kenapa kita perlu ada, kenapa kita perlu ikuti? Sebab SOP ni merupakan satu bahan ataupun satu alat untuk berkomunikasi serta sebagai dasar dan peraturan untuk pekerja secara berterusan. Tak kisahlah dia pekerja yang baru masuk ke, pekerja yang lama masuk ke, yang dah lama berkhidmat di satu tempat kerja ke, dia perlu mematuhi setiap SOP. Jadi kalaulah awak nanti jadi seorang pengurus, ataupun jadi seorang bos,
Jadilah SOP itu sebagai satu komunikasi. Jadi pekerja-pekerja nanti perlu ikuti SOP itu. Sebab dia dah ditetapkan untuk syarikat tu nanti. Kalaulah kita tak ikut SOP, kalau berlaku apa-apa masalah, kita boleh dikenakan tindakan. Okey? Okey. Bila melibatkan SOP, akan ada satu bahagian yang kita panggil sebagai prosedur respons. Apa maksud respon ni? Maknanya memberi satu tindak balas. Okey. Sesuatu SOP ni buat tindakan responsif, okey, perlulah diadakan. Maksudnya di sini, SOP ni dijadikan sebagai panduan dan jika kita perlukan sesuatu penyelesaian, kita boleh rujuk kepada SOP itu. Okey. Prosedur yang kedua, SOP ni membolehkan kita untuk pengoptimaman holistik dalam perancangan taktikal. Maksudnya bila kita buat sesuatu perancangan, kita boleh merujuk kepada panggil SOP tadilah. Jadikan sebagai satu panduan. Okey. Jadi SOP ni boleh dijadikan juga sebagai satu bentuk penyelesaian masalah. Biasanya kat situ di bahagian SOP akan ada bahagian secara teknikalnya bagaimana kalaulah berlaku satu masalah, bagaimana penyelesaian yang kita boleh buat. SOP ni sebenarnya cikgu boleh bagi contoh macam kita boleh kata sebagai satu buku panduan lah kat sini. Okey, contoh kalau kita beli peralatan elektrik, beli periuk nasi, di dalam periuk nasi tu akan ada satu manual. Tu juga kita boleh panggil dia sebagai satu SOP. Kat situlah akan diberi penerangan penggunaan bahagian alat-alat dia, nama-nama alat bahagian dia, cara penggunaan, dan juga bahagian belakang tu biasanya akan ada satu bahagian kita panggil dia sebagai troubleshoot. Kat situ kita boleh panggil dia sebagai satu prosedur response. Kalau berlaku suatu masalah, contoh dekat periuk nasi tu tadi, kenapa dah pasang elektrik tapi tiada bekalan yang berlaku di periuk nasi tu. Kita boleh rujuk dekat bahagian tu. Atau contoh lain, okey, dah masak nasi, dah on elektrik apa semua, tapi nasi tak masak. Mungkin juga dekat bahagian prosedur respon tu akan membagi kita cadangan penyelesaian. Itulah juga dipanggil sebagai penyelesaian masalah peringkat. Kalau berlaku masalah A, macam mana kita nak selesaikan? Kalau berlaku masalah B, macam mana kita nak selesaikan? Itulah yang dimaksudkan dengan sebagai prosedur response. Okey. Dalam menyelesaikan satu masalah, dia ada peringkat-peringkat dia. Okey, yang pertama sekali adalah pengenalan kepada masalah tu sendiri. Okey, kita kena tahu apa yang berlaku sebenarnya, apa masalah yang timbul sebenarnya. Kaji kat situ. Okey, cek betul-betul adakah ia betul-betul satu masalah yang besar ataupun satu masalah yang kecil. Okey, bila kita dah kenal pasti masalah itu, kita lakukan penstrukturan masalah. Kat sinilah kita kaji apa punca yang menyebabkan berlakunya masalah tadi. Masalah ni merujuk pada tempat kerja lah. Okey, siapa yang terlibat? Apa kesannya pada masalah tu? Adakah mengganggu operasi syarikat? Adakah memberi ancaman kesihatan kepada pekerja? Kat sinilah kita kena kaji betul-betul. Okay, bila kita dah kenal masalah, kita dah buat penstrukturan masalah, jadi langkah yang ketiga, kita mencari penyelesaian yang ada. Kat sinilah akan berlakunya seperti yang cikgu ajar pada bab sebelum ni, kita panggil sebagai kaedah sumbangsaran. Kita bekerja dalam satu pasukan, berbincanglah dalam pasukan untuk mencari penyelesaian yang terbaik. Bila dah buat pembincangan tadi, barulah kita lakukan
ataupun membuat keputusan. Okey. Okey, dalam SOP ni juga ataupun penyelesaian masalah, kemahiran komunikasi adalah sangat penting. Okey, apa tujuan komunikasi ni adalah untuk menyampaikan mesej anda kepada orang lain dengan jelas dan jelas. Maksudnya di sini, maklumat yang disampaikan tu mestilah tepat. Mestilah tulen. Tak ada data-data yang keliru. Okey. Untuk melakukan satu komunikasi yang baik, yang pertama sekali, kita perlu adalah kena ada sumber mesej. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan sumber mesej ni? Itu mengapa anda berkomunikasi dan apa yang anda mahu berkomunikasi itu tadi. Jadi komunikasi tu, nak cakap satu benda tu, biarlah benda yang bermanfaat. Kita tahu apa yang kita nak sampaikan. Okay, kenapa kita perlu sampaikan? Biarlah jelas. Okay, itulah di bahagian sumber mesej. Okay, yang seterusnya, okay, perlu ada encoding. Apa maksud encoding ni? Itu proses memindahkan maklumat yang anda mahu untuk berkomunikasi itu tadi. Okay. Seperti yang kita tahu, proses encoding ni boleh dilakukan dengan pelbagai cara. Sama ada kita berkomunikasi secara berdepan, contoh melakukan kaedah sumbangsaran. Yang kedua, boleh menggunakan teknologi. Okay, seperti penggunaan email, okay, mewujudkan grup-grup kumpulan kerja, lakukan sebaran maklumat melalui grup WhatsApp, teknologi terkini. Itulah maksud encoding kat situ. Jadi penyebaran maklumat tu biarlah cepat dan sampai kepada semua orang. Okey. Jadi kat sini juga, bila kita dah recording, pastikan mesej yang kita dapat tadi ada penerima dia. Mesej yang dihantar perlulah dihantar kepada ahli-ahli individu, sama ada penonton ataupun pendengar kita. Barulah kat situ akan berlaku komunikasi yang baik. Tak adalah kita hantar sesuatu status, sesuatu pesanan, sesuatu maklumat, hanya kita saja yang tahu. Tapi penerima kita, contoh macam pekerja bawah kita, tak dapat pun maklumat tersebut. Itu dikatakan sebagai satu komunikasi yang tidak berjaya lah. Okay. Jadi perlu ada penerima. Jadi setiap mesej yang kita nak sampaikan tu mestilah adalah maklumat yang kita tahu dan mestilah yang kita fahamlah. Barulah komunikasi itu berjaya. Okey. Berbalik kepada semula SOP tadi. Okey. Di bahagian SOP akan ada satu bahagian kita panggil dia sebagai tahap pihak berkuasa, iaitu empowerment. Empowerment sering salah dianggap sebagai pilihan binari, sama ada anda memberi kuasa kepada seseorang ataupun tidak. Jadi kat sini akan ada peringkat-peringkat dia, iaitu peringkat tahap pihak sesuatu tu dia berkuasa di bahagian mana. Okey. Okey, kita tengok peringkat yang pertama, level 1 kita panggil sebagai bos. Secara mudahnya bos lah. Itu anda membuat keputusan dan mengumumkan kepada bangsamu. Maksudnya kat sini adalah mengumumkan kepada pekerja-pekerja di bawah. Okay, pada peringkat yang kedua, jual. Iaitu anda membuat keputusan, tetapi anda cuba untuk mendapatkan komitmen daripada pekerja dengan menjual idea anda kepada mereka. Maka kat sini adakan perbincangan. Okey. Pada peringkat yang ketiga pula, itu rujuk. Anda jemput dan mendapatkan input daripada pekerja sebelum kita membuat sesuatu keputusan. Tetapi di bahagian ini anda perlulah jelas bahawa ia adalah anda yang akan buat keputusan kat situ. Okey, mari kita mesti bagi pilihan. Kita dapatkan pilihan-pilihan daripada pekerja dulu, dapatkan input,
Tapi kukuk mana pun kita lah sebagai pihak yang berkuasa atau empowerment tu perlulah membuat keputusan. Okay. Pada peringkat yang keempat pula, itu sertai. Okay. Iaitu anda menjemput pekerja untuk menyertai dalam perbincangan dan untuk mencapai sepakat sebagai satu kumpulan. Jadi kat sini, suara anda sebagai bos atau pengurus adalah sama dengan yang lain. Jadi kat sini, lakukan perbincangan, adanya tolak ansur di antara satu sama lain untuk mendapatkan idea yang lebih baik. Okey, itu berlaku pada level yang keempat ataupun tahap keempat. Okey, pada tahap yang kelima pula, menasihatkan. Itu anda cuba untuk mempengaruhi pekerja dengan memberitahu mereka apa yang anda dapat, tetapi akhirnya anda meninggalkan ia dan terpulang kepada mereka untuk membuat keputusan. Maknanya kita cuba mempengaruhi pekerja di bawah kita. Okay, kita bagi pendapat, tapi kita terpulang kepada pekerja untuk membuat keputusan tersebut. Tapi pada peringkat ni kena berhati-hatilah. Okay, lakukan sesi perbincangan ataupun sumbangsang dengan betul supaya keputusan yang kita buat tu tidak salah. Okay, pada peringkat yang keenam, tahap yang keenam itu mengesahkan. Anda sebagai pengurus yang berada pada peringkat empowerment membiarkan pasukan membuat keputusan pertama dengan cadangkan bahawa ia akan lebih baik walaupun tidak tegas, dan perlu juga kena yakinkan kepada mereka selepas keputusan yang dibuat. Okey. Jadi kat sini ni kita biar pada pasukan tu buat keputusan, tapi kita bagi cadangan. Okey, bahawa ia akan lebih baik berdasarkan kepada keputusan yang dibuat. Maksudnya bagi pendapat lah kat sini secara mudahnya. Tapi kat situ juga kita kena yakinkan pekerja-pekerja ataupun kumpulan tersebut tadi. Yang pada peringkat terakhir, itu level yang ketujuh, tahap ketujuh, itu perwakilan. Kat sini kita serahkan sepenuhnya kepada pasukan untuk berurusan dengan perkara semasa sama ada anda keluar dan mempunyai masa yang baik. Tahap kuasa boleh berbeza-beza bergantung kepada topik yang dibincangkan. Okey, maknanya kita ni serahkan kepada wakil pasukan untuk berurusan dan juga membuat keputusan. Jadi di sini ni kita perlulah membuat keputusan yang baiklah. Apa-apa pun mestilah berdasarkan kepada SOP yang telah ditetapkan. Okey. Kalaulah kita salah buat keputusan, efeknya sangat besar kepada perjalanan ataupun penyelesaian peringkat seterusnya. Jadi kita perlulah berhati-hati dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Okey, dan mestilah berdasarkan kepada standard operasi prosedur yang telah ditetapkan. Kalaulah kita gagal mengikuti SOP, okey, efeknya nanti akan sangat besar. Kemungkinan boleh menyebabkan berlakunya kerugian kepada syarikat kita tersebut. Okey. Okey, itu saja untuk penerangan cikgu pada hari ini. Okey. Jangan lupa buat latihan yang cikgu akan sediakan sekejap lagi. Sekian, terima kasih.